النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري رحمه الله تعالى في رسالته أهل السنة والجماعة faslun fi bayani tamassuki ahlil jawi bimadhhabi ahli sunnati wal jamaah wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fil ardi jawi wa bayani anwa'il mubtadi'in al mawjudina fi hadzal zamani. Alhamdulillah para hadirin sekalian, pada malam ini kita masuk tajuk yang mula-mula dulu. Dulunya Datuk Pengerusi kita minta kita menerangkan tentang soal taklid, soal ittiba' dan soal talfiq. Dan tajuk tu telah pun kita kupah dah pada pertemuan yang lalu. Habis satu fasa. Kemudiannya diminta lagi pada malam ni untuk lebih menerangkan karena kebimbangan dengan perkara-perkara atau ajaran-ajaran yang terkeliru, yang terkeluar daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kalau gitunya hamba petik pula kita ni. Hari tu petik dah. Hari tu petik dah kita ni duk cara hak ittiba', hak taklid, hak talfiq. Kalau bulan lepas kita masuk Riyadhus Salihin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takabur. Malam ni kita ambil pula risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kata Syekh Muhammad Hashim Ash'ari, Syekhul Akbar li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Dia ni ialah pengasas, muassis dan Syekhul Akbar, orang panggil Raisul Akbar, ketua yang paling besar sekali dalam organisasi yang terbesar di Indonesianya, namanya Nahdlatul Ulama, iaitu kebangkitan para alim ulama. Di dalam ni dia kata faslun, ai hadza faslun, bermula ini ialah satu penceraian. Satu fasal makna satu perceraian daripada perbahasan yang sebelum. Perbahasan sebelum ni ialah tentang bid'ah.
apa maksud bid'ah. Tapi kita tak masuk dah sebab bukan permintaannya tajuk tu pada malam ni. Mungkinnya ke depan hari kau tengoklah lepas hari raya ke macam mana. Tajuk bid'ah ni fasal yang sebelum. Kerana ramai yang terkeliru tentang bid'ah. Maka Syekh Muhammad Hashim Asy'ari sebelum daripada dia nak menerang tentang ahli sunnah wal jamaah, dia menerang dulu tentang apakah makna bid'ah. Kerana setengah-setengah orang menganggap bid'ah tu ialah hukum. Tak kena lah gitu. Apa hukumnya gini-gini? Hukumnya bid'ah. Bid'ah ni bukan hukum. Berat kalau bid'ah ni hukum. Apa janjian syarak? Ya hukum ni ada 5. Wajib atau wujub, haram atau muharramah, atau hurmah, makruh atau karahah, an-nadmu atau mandub atau sunnah, kemudian harus, mubah dia panggil, jawaz pun dia panggil, ia belaka 5. Semua ni orang panggil ada janjian syarak, tuntutan syarak buat atau tinggal. Buat tu pula dengan putus atau tidak putus. Janji syurga ke janji neraka, itu orang panggil hukum. Kalau bid'ah ni semata-mata makhtara'a ala ghairi mithalin sabiqin, buat benda hak tak ada contoh yang sebelum. Itu. Jadi kalau kiranya Allah Ta'ala pun banyaklah Allah buat bid'ah katanya. Allah buat langit bumi, buat segala bintang cakrawala ni tanpa ada contoh. Bumi bukan tiru matahari, matahari bukan tiru planet Pluto, mana dah. Bumi. Bulan. Jadi tu orang panggil bid'ah dari segi bahasa lah. Jadi hak tu perbicaraannya sebelum. Jadi fasal yang ini ni fi bayani, katanya Syekh Hashim Asy'ari, pada menerang, pada menyatakan tamassuki ahli Jawi. Boleh baca Jawa, boleh baca, tapi hamba boleh baca Jawi lah, sebab bukan Jawa saja. Nusantara ni macam-macam ada dah. Bugis ada, Minangkabau ada. Orang Kelantan, orang Johor, macam-macam jenis lah keturunannya, kabilah. Jadi Jawi ni seluruh yang ada di Nusantara. Jadi fasal ni dia kata pada menerangkan tamassuki ahli Jawi, berpegangnya penduduk-penduduk di Nusantara ini, gitu, bimadhhabi ahli sunnati wal jamaati, dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ini kerana mahalnya orang panggil harga ahli sunnah wal jamaah, kerana itu adalah firqatun najiyah, satu-satunya firqah yang najiyah. Apa najiyah? Najina anin nar, yang lepas, berjaya lepas daripada api neraka. Maka ramai orang nak mengaku dia ahli sunnah, hak tu pun ahli sunnah katik dia. Kamilah ahli sunnah. Betul ke tak betul tu Allahu a'lam lah. Tapi ahli sunnah tu sudah pun ada garis dia, manhaj dia, metod dia. Artinya kalau lari, kita orang dikurung sekarang ni lari daripada metod ni, maka terkeluarlah kita daripada ahli sunnah wal jamaah, gitu. Walaupun kita mengaku dengan ahli sunnah wal jamaah, kerana ahli sunnah wal jamaah tu ialah diri kebenaran tu sendiri. Sebab tu Nabi kata la taftariku ummati ala 73 firqah, selagi akan berpecah umatku ni 73 firqah. Nabi sendiri yang kata, kita tak boleh nak lebih pada Nabi lah. Artinya kita tak boleh kata kenapanya umat Islam pecah, marilah kita bersatu. Nak kata macam mana? Nabi sendiri yang kata selagi akan berpecah umatku 73 firqah, fawahidun fil jannah wa sintani wa sab'ina finnar, satunya masuk ke syurga, isyarahnya ialah sebagai Islam yang diterima di sisi Allah, di sisi syarak. 72 puak tu dibawa ke neraka. Apa maksud? Yakni Nabi bercakap ni litakhwif, untuk menakutkan kita daripada mengikut 72 firqah. Bukan wajib neraka, bukan. Kerana soal neraka syurga ni ialah ketentuan Allah, kehendak Allah.
Jadi kalau seorang yang sesat tadi tu, i'tiqad dia tidak sampai ke tahap kufur musyrik, tak sampai tahap syirik, kufur, maka dosa dia tu masuk dalam keampunan Allah. Kerana Allah Ta'ala janji dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Syirik sini syirik akbar dah, syirik jali dia panggil, bukan syirik khafi tu kan. Namun kita duk syarah syirik khafi juga, sebab saya pernah dengar ustaz hidup huraian ayat ni. Tuhan apa tu? Kalau kita taubat, Tuhan apa? Atau kita tak taubat, masuk dalam keampunan Tuhan. Kalau Tuhan nak apa boleh, Tuhan tak nak apa pun, Tuhan masuk ke dalam neraka, bakar dulu segala dosa riak, ujub, sumakah, takabur kita, barulah ke masuk syurga. Hak tu syirik khafi, tak termasuk ayat ni. Yang dimaksudkan Allah tidak mahu ampun dosa syirik tu syirik jali, syirkul akbar, menyekutukan Allah dengan apa pegangan dia, i'tiqad dia. Mana contoh? Seperti kita duduk dalam aircon sekarang ni. Siapa-siapa yang i'tiqad aircon memberi sejuk dengan tabiat aircon, syirik. Atau kerana aircon kita dapat sejuk, syirik. Wa man yaqul bi tabai au bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah, kata Imam Ahmad Ad-Dardiri Al-Azhari. Siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi kesan dengan tabiat dia, tabiat makhluk tu. Aircon tabiat dia beri sejuk, kipas tabiat dia dapat beri angin, lampu tabiat dia dapat bagi cerah. Tengok. Atau kerana aircon kita dapat sejuk, kerana kipas kita dapat angin, kerana lampu kita dapat cerah, cahaya, kerana nasi kita dapat kenyang, kerana penadol, tu kerana ilah dia panggil. Fadzaka kufrun 'inda ahlil millah, maka i'tiqad seperti itu kufur di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Tu syirik akbar tu dah. Jaga-jaga tu. Jangan kita berpegang gitu, jangan. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati. Siapa i'tiqad pula dia kata aircon ni dapat memberi sejuk dengan sebab power yang Tuhan jadikan pada dia. Kipas dapat bagi angin kerana Allah jadikan power pada kipas. Nasi dapat bagi kenyang kerana Allah tak lagi power pada nasi, mampu memberi kita kenyang. Fazaka bid'iyun fala taltafiti. Maka akidah ni bid'ah, sesat, pada kufurnya khilaf. Sebahagian ulama Maturidiyah, dia panggil ulama wara'an nahri, ulama duduk di belakang Sungai Furat di negeri Samarkand dan sebagainya, masih menghukumkan kufur orang yang i'tiqad lagu tu. Tapi qaul tu marjuh, lemah. Qaul yang rajih iaitu mazhab Asy'ariyah dan sebahagian besar Maturidiyah mengatakan i'tiqad tu belum kufur. Sebab apa? Sebab dia i'tiqad Allah yang menjadi power tadi. Masih ada Allah, tak terlepas daripada Allah. Allah jadikan pada air power yang mampu bagi hilang dahaga. Tengok. Dia kata Allah, tapi yang menghilang dahaga apa? Air. Berapa air bagi boleh hilang dahaga? Allah jadi power pada dia. Itu salah tu, sesat tu. Ini penting akidah, jangan kita buat main-main. Ni nak masuk nisfu Sya'ban ni, ada hadis fadilat nisfu Sya'ban. Apa Nabi kata? Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i ibadihi atau fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin au illa li musyrikin au musyahidin. Allah mengamat-amati ataupun Allah Ta'ala menitik beratkan pada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah ampun segala dosa-dosa hamba-hamba dia yang minta keampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Melainkan Allah tidak ampun bagi orang yang mensyirikkan Allah dan berkelahi sesama orang Islam, bermasa muka, benci sesama orang Islam. Ini dua ni. Jadi kalau i'tiqadnya musyrik, bagaimana nak dapat keampunan Allah? Baca Yasin jangan kata 3 kali, 11 kali pun tak dapat. Kalau akidahnya tak betul. Ini pentingnya ilmu akidah. Itu. Wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah.
dan fasal ni juga nak menerangkan tentang bagaimana permulaan zahirnya, nak terkeluarnya, ternyatanya, terzahirnya bid'ah wantisyariha, dan tersebar bid'ah tersebut fi ardi Jawi, di bumi Jawi, di Nusantara kita ni. Bagaimana boleh tersebar? Wa bayani anwa'il mubtadi'inal mawjudina fi hadza zaman, dan fasal ini juga nak menerangkan kepada kita tentang beberapa cabang puak-puak ahlul bid'ah yang ada pada pada zaman ini, yakni pada zaman pengarang kita ni. Zaman kita ni lagi banyak, kerana puak-puak sesat ni semakin lama semakin membiak tumbuh. Itu tengok. Lalu kata Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, qad kana muslimul aqtaril jawiyati fi azmanis salafiyyati al-khaliyati muttafiqil ara'i wal mazhabi. Dia kata sesungguhnya adalah orang-orang Islam al-aqtaril jawiyati, yang duduk pada wilayah Jawi di Nusantara ni, fil azmani salifati, pada zaman-zaman dahulu, al-khaliyati, yang yang sunyi daripada aliran-aliran ataupun pemikiran-pemikiran yang lain. Muttafiqi itu khabar dia. Muttafiqi, bersepakat, bersatu padu mereka itu, al-ara'i wal mazhabi, segala pendapat dan mazhab. Jadi dulunya umat Islam ni di tanah Jawi ni satu padu dia, tak pecah belah. Alim ulama dulu belajar kat Mekah, balik walaupun alim pak mazhab, tapi dia tak mengajar pak mazhab tu kepada orang awam, orang kampung dah. Dia tak mengajar pak mazhab sekali. Nak bagi orang kampung tak, masya-Allah alimnya tu guru ni, pak mazhab. Syafi'i kata gini, Hanafi kata gini, Hambali kata lagu ni. Lalah sekali nak amal mana tu guru, ikutlah nak amal mana. Opening jadi lagu tu. Tutup guru dulu, balik mengaji Mekah, walau belajar mazhabil arba'ah, mazhab pak belajar, alim, berdengung, berdesing, tapi tetaplah mengukuhkan persatuan umat. Balik duk mengajar lagu sedia, orang panggil lagu sedia. Orang awam sini ni ikut mufti dia dulunya mazhab apa? Syafi'i. Walaupun orang awam ni tidak ada mazhab bagi dia. Mazhabul ami, mazhabul mufti. Mazhab orang awam ni ialah mazhab mufti. Sebab apa? Al-ami la mazhabalah. Orang awam ni sebenarnya tidak ada mazhab bagi dia. Mazhab dia ialah mazhab tok peti dia. Siapa mufti dia? Mufti dia berfatwa dengan pendapat-pendapat siapa, maka itulah mazhab orang awam. Gitu. Jadi dulunya alim ulama kita dulu kalau berfatwa tu banyak ambil daripada kitab-kitab Syafi'iyah, daripada kitab Tuhfatil Muhtaj, Nihayatil Muhtaj, Mughnil Muhtaj, apa lagi, kitab syarah Muhazzab, Majmu' Syarah Muhazzab, Minhajut Talibin, Matan Minhaj karangan Imam Nawawi itu. Banyaklah, semuanya petua-petua dari kalangan alim ulama Syafi'iyah. Maka sejak daripada dulunya kita orang awam ni ngaji agama daripada tuk-tuk guru kita, semua mereka mengambil petuanya daripada mazhab Syafi'i. Maka jadilah kita tu muqallid pada mazhab Syafi'i. Pok tu. Sebab apa kata muqallid pada mazhab Syafi'i? Sebab kita tahu tak dalil akad takbiratul ihram? Ada? Tahu tak dalil? Dalil takbiratul itu beratlah kita. Sebab itulah di dalam bab urusan urusan fiqh ni, wajib taklid. Itu kita syarah dah pada pertemuan dulu tu dah.
wajib taklid bagi orang yang bukan mujtahid. Taklid sini makna umum dah, umum. Kerana sebenar-benar taklid tu orang yang mengikut orang tanpa mengetahui sebarang dalil. Itu dipanggil sebenar-benar taklid. Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Ikut mulut orang lain dari kerana ta'assub tanpa mengetahui sebarang dalil. Maka kita orang awam ni, ada pelbagai peringkat. Ada betul-betul muqallid. Betul-betul muqallid. Tak tahu langsung dalil. Itu betul-betul muqallid sungguh. Ada yang muqallid dari segi umum saja. Tapi dia belajar kitab-kitab fiqh tu. Dia tahu dalil niat mana. Dalil niat mana dalil niat? Innamal a'malu binniyat. Tu dalil niat. Tu ada orang yang baca Quran dalam bab wuduk, Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Dia kata, hei orang mukmin, apabila kamu hampir nak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu. Dia kata, mana ada niat basuh muka tu? Tu ini nyakit orang ni nak ambil direct daripada Quran. Itu bahaya tu. Pas tanya dia, itu bukan dalil basuh, itu bukan dalil niat tu. Tu dalil basuh muka. Silap tu awak ambil dalil Quran nak tunjuk kata tak adanya orang panggil niat, pasal basuh muka disebut. Itu bukan dalil niat, itu dalil basuh muka. Pada dalil niat mana? Dalil niat innamal a'malu binniyat. Hanya amal tu sah ia dengan niat. Bapanya supaya terbeza antara adat dengan ibadah. Apa makna niat? Qasdus syai' muqtarinan bi awwali fi'li. Sedar buat apa-apa sesuatu, sedang buat sesuatu perkara di awal perkara tersebut. Itu orang panggil niat. Sebab tu mazhab Syafi'i ni sebenarnya paling mudah sekali. Ketika mana kita semaya, kita kata mana permulaan orang panggil hijau semaya? Takbiratul ihram. Tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka permulaan sembahyang tu ialah takbiratul niat yang dipakai dalam bab semaya. Bab puasa lain lah. Bab puasa sukai masyaqqah, nak tunggu nak fajar sodik betul-betul pak nawaitu saumawad. Terlepas tak mau kita puasa. Maka sebab itulah niat pada puasa tu dibenarkan dengan makna azam. Tu malam saja sah untuk kita niat, walaupun tak seretak dengan fajar sodik, tak apa. Itu ni. Tapi dalam bab semaya, pakai niat makna qasad. Apa? Dia sedar buat apa benda di awal benda tersebut. Gitu kan? Jadi ketika mana kita kata Allahu Akbar, dalam kita kata Allahu Akbar tu kita sedar, aku semaya fardu isyak ni. Niat lah. Kau tak sedar duk buat apa? Allah, duk apa aku ni? Duk berok ke duk apa? Berat benar lagu tu dia tu ni. Nyanyok benar tu. Sedar ke? Bila kita Allahu Akbar tu kita sedar kita buat apa. Aku semayang fardu isyak, aku semayang qasad, fardu ta'arud, isyak ta'yun, atau ta'yin. Kalau ikut imam ta'yin nafsi. Aku semayang fardu isyak makmum ni. Sah lah. Tak ada kenal lama. Allahu Akbar. Gitu ya. Sedar kata. Sunat pula wayun dabun nutku kubailat takbir liusa'adil lisanil qalam. Sunat pula bertutur dengan talafuz bin niat supaya menolong oleh lidah ni akan hati. Cuma kita ni menyakit usalli ikut bahasa Melayu. Sebab tu jadi tak menolong juga lidah kita akan hati kita tu. Kalau kita kok bahasa kalau kita baca kok bahasa Melayu, ingat jadi mudah, lebih mudah. Kita duk Arab kan, jadi usalli. Tu jadi tajwid lagi. Usah kok usah, sing kok sok. Aduk main lagi tu. Padahalnya sebelum takbir tu kan, aku semaya fardu isya, Allahu Akbar. Okey, senang lagu tu. Selalu dah kubailah sedikit sebelum sedikit daripada takbir. Aku semaya fardu isya makmum. Allah.
Apa kita betul-betul tadi tu masih terngia-ngia di telinga kita ketika mana kita kata Allahu Akbar. Itu orang panggil tujuan untuk menolong hati kita. Lidah tu menolong bagi hati. Tapi tak jadi mau kita duk berasa macam orang Arab, biar hidup kepek apa benda tu kan. Duk usalli fardhu, usalli fardhu. Oh, duk main tajwid pula dah. Fardhul isya'i arba' raka'atin. Ada mustaqbil qiblat. Makmumannya oh panjang pula. Nah, lepas tu Allah hidup baca pula terjemahan tu. Sahaja kau tak sengaja ni? Sahaja kau sengaja. Ha, jadi panjang pula dah tu kalau orang panggil kesilapan dalam belajar itu sebenarnya mudah sangat ya. Itu sebenarnya mudah sangat ya. Jadi nak cerita katanya dulu umat Islam di tanah Jawi ini bersatu pandangan dan mazhab. Wa muttahidil ma'khadhi wal mashrabi. Mereka bersatu pada tempat ambilan dan tempat minuman, artinya tempat rojokan. Bersatu pada tempat ambilan dan tempat rojokan. Nah, ini tak bersatu lah ni. Nah, kita Al-Quran, Sunnah, Ijma'ul ulama, Qiyasul fuqaha atau Qiyasus sahih. Pak, dia Quran hadis saja. Cukup. Sudah. Balas semua kita ni. Berkelahi semua. Quran mana cerita dadah tu haram? Ada tak? Tak ada. Heroin, syabu, tak ada. Itu pakai kias. Nah, kalau tak pakai kias banyak orang rosak jadi. Nah, cuba tengok. Allah Ta'ala tu tegah kita, jangan kita kata je kepada ibu bapa kita. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata Kalau faham literal gitu, makna tak boleh kata je ke pak. Kata tak apa-apa tak apa. Tak ada dalam Quran larang tak apa-apa. Ada. Fala tadribu lahuma. Jangan kamu pukul dua ibu bapa kamu. Ada ya Quran seperti itu? Tak ada. Jadi bolehlah, dah tak ada Al-Quran. Hai, berat kalau faham lagu tu. Maka fahamnya atas jalan qiyasun aulawiyah. Kalau kata pun ditegah, apatah lagi lebih daripada dengan menapa aku menumbuk ibu bapa, lebih lagi dia panggil dosanya terlalu besar. Itu qiyas aulawiyah. Itu. Jadi kalau tak pakai qiyas ni, rosak banyaklah. Maka sebab tu masadir ahkamus syara'iyah yang disepakati oleh pak mazhab. Nah, sepakat. Kalau tak sepakat tu banyak lagi. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Pak. Sekarang ni pecah pula dah. Mana? Quran hadis je. Tak nak pakai dah ulama-ulama. Bila kita cerita qala an-Nawawi, qala Rafi'i, qala Ibn Hajar. Ni duk qala siapa? Mana qala Nabi, qala Rasul? Sudah. Dia tanya lagu tu ni. Tapi tak tahannya bila tanya dia boleh pula qala syaikhi. Boleh. Tanya orang lain kata qala syekh, dia marah nak qala Nabi. Tanya dia pula boleh pula qala syaikhi. Tanya dia nak lari orang berzikir Allah, Allah, Allah. Dia guna qala apa? Qala syekh. Berkata guru saya Syekh Ar'u. Tak ada. Boleh pula kata guru awak. Mana Quran, mana hadisnya? Ada Nabi lagi tak? Zikir Allah, Allah, Allah. Walau tak ada suruh dalam hadis pun ada Nabi lagi tak? Tak ada. Bahkan dalam Quran Allah Ta'ala suruh wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut olehmu akan nama bagi Tuhan kamu. Apa nama bagi Tuhan kita? Allah. Bukratan wa asila. Pagi, petang, siang, malam. Sebut Allah, Allah, Allah. Kena irna panjang. Sebab kalau pendek menghukumkan bid'ah mungkarah kalau kita baca pendek dengan qasir dia panggil Allah 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 Allah, Allah. Tu tak boleh. Tak boleh itu. Nak zikir kena baca dengan mak tapi waktu bukan zikir kita sebenarnya. Itu zikir orang yang tenggelam. Kita ni zikir la ilaha illallah cukup. Fa aksiran min zikriha bil adabi. Berbanyaklah olehmu zikir la ilaha illallah dengan adab. Tarqa bihadza zikr. Ahmad bin Sidi Ahmad Ad-Dardiri Al-Azhari.
Lalu kata Kiai Hashim Asy'ari, fakulluhum, maka semua mereka itu ahli jawi fil fiqhi, di dalam bab fiqhnya, alal mazhabin nafis, menjalani di atas mazhab yang sangat indah, mazhabil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i. Nah, maknanya apa? Yakni bila mazhab Syafi'i, artinya kita tu menjalani madrasah Syafi'iyah. Orang tak mengaji kita al-um selalu. Ni ada juga orang tahu awak mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, semua orang masjid mengaku mazhab Syafi'i. Awak belajar tak kita al-um? Oh, berat tanya lagu tu. Belajar tak kita al-um? Orang mengaji di Darul Ifta Azhar Mesir tu belajar al-um. Habis-habis tinggi pun Majmu' Syarah Muhazzab sekat tu habis tinggi dah. Al-um ni orang baca untuk ambil tabarruk, rojok-rojok gitu ya. Karena al-um ni kitab induk. Nama dia ilmu. Mak ibu orang panggil, kitab ibu. Nah, Imam Muzani kalau tak silap, anak murid Imam Syafi'i direct. Baca al-um khotel 80 kali baru faham. Tu anak murid direct Imam Syafi'i tu 80 kali baca baru faham. Sekali baca mengaji khatam tak faham, dua tak faham, tiga tak faham, 80 kali barulah dia beri faham apa makna ibarah Imam Syafi'i cakap dalam kitab dia. Kita nahwu sarah mubtada khabar fi'il fa'il tak tahu di mana hala tu, baca al-um hak terjemah Indonesia. Apa tu masya-Allah, hebat saya baca al-um. Ada dua orang lain ni pelik sungguh. Mana ikut mazhab Syafi'i ini, ikut madrasah Syafi'iyah. Kalau di pondok ada silibus dia. Orang ibtidai biasanya mengaji matan Safinatun Najah ataupun naik sikit lagi ibtidai lebih tinggi lagi, belajar Ghayatut Takrib. Nah, lepas tu belajar Fathul Qarib. Lepas tu belajar Fathul Mu'in. Itu dengan hasyiahnya I'anatul Talibin. Naik tinggi lagi peringkat hak tinggi lagi Fathul Wahhab. Tu orang panggil tingkatan. Siapa kau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Fathul Wahhab, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu pun payah nak faham ibarah dalam tu. Bukan senang. Nah, maka dikaranglah kitab-kitab Jawi. Seumpama kitab Hidayatus Sibyan. Tu Munyatul Musalli, atau lebih besar sikit kak Matla'il Badrain, atau Bughyatut Tullab, Sabilal Muhtadi. Untuk kita orang Jawi-Jawi ni hak tak reti Arabiah, faham juga apa hak dibicara dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang bahasa Arab. Allah jasa tutup guru dulu, ulama dulu. Itu wa fi usuliddini, dan pada soal akar pokok agama, kulluhum tadi itu ala mazhabil Imam Abil Hasanil Asy'ari. Kita berhenti azan dulu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد وصلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Wa fi usulid dini ala madhhabil imami Abil Hasanil Asy'ari. Dan semua ahli Jawi dulu di dalam soal akidah usuluddin ini mana pegangan teras dalam agama, pokok dalam agama, semua mereka itu dulunya menjalani di atas mazhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari atau dipanggil Asy'ariyah. Nah, ikut Imamul Haramain Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Fakhruddin Ar-Razi, nah, Syekh Ristani, malah ulama-ulama Asy'ariyah ni ramai. Nah, tuh. Api ikut dalam usuluddin ni hanya ikut metod saja. Itu beza dah. Ikut metod saja. Adapun soal keyakinan tidak memada dengan taklid. Adami kifayatit taklid fil iman. Tidak memada taklid dalam soal iman, soal kepercayaan. Bila orang tanya, awak yakin tak Allah ada? Yakin. Tak ada Allah? Saya tak terima. Mana dalil? Dalil apa? Semua ustaz mengajar gitu belaka. Siap. Dia kira ustaz. Kalau ustaz mari mengajar Tuhan tak ada ulama ni, sudah dia. Tak ada ulama. Jangan. Jadi ilmu usuluddin hanya taklid metod, permulaan saja. Masa mengaji je. Lepas tu kita sendiri kena fikir. Sebab Allah Taala banyak dalam Quran. Qul inzuru maza fis samawati wal ard. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Banyak dalam Quran Allah Taala suruh kita nazar, fikir, tengok kejadian alam ni. Fikir yang meyakinkan kita Allah mesti ada dan dia bersifat dengan segala sifat sempurna. Itu. Jadi tak jadi kan dengan taklid tu, tak ilmu tu tak boleh. Mesti kena mujtahid. Ilmu fiqh tadi nak jadi mujtahid boleh, tapi susah, bukan senang. Imam Nawawi tu ikut Imam Syafi'i lagi. Imam Rafi'i tu ikut Imam Syafi'i lagi. Tapi ia adalah ikhtiarat dia, di mana pendapat-pendapat dia yang yang terkeluar daripada kaedah-kaedah Imam Syafi'i itu ada sebab dia orang alim. Tapi setara tu pun masih lagi bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Dia mazhab ni bukan macam NGO parti isi borak, jangan silap faham gitu. Ni ada juga orang kata, bila awak masuk mazhab Syafi'i? Bila awak isi borak tu ni? Dia isi borak, bukan isi borak mazhab ni. Mazhab ni mazhaba ilaihi, itu makna mazhab. Pendapat yang diamalkan kepadanya pendapat. Itu mazhab dia panggil. Jadi kita ni duk beramal banyaknya pendapat hak daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Maka sebab tu kita pakai kita mazhab Syafi'i. Itu. Tapi oleh kerana dalil dalam fiqh ni susah nak reti. Payah nak reti. Payah nak faham. Bukan tak ada dalil, ada. Tapi kalau reti sikit sudah kita. Contoh dalam Quran kata, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Hanya sahaja kami mengharamkan ke atas kamu makan bangkai darah dan daging babi. Tengok. Kalau orang kata, kalau gitu daging babi je ustaz, hak haram dalam Quran. Lemak babi, bulu babi. Suk giambok babi. Boleh buat lah tadi. Otak babi, tak ada tu dalam Quran. Betul tak? Daging hati babi, jantung babi, bolehlah lah itu. Hak disebut haramnya lahmal khinzir, daging saja. Sudah. Kalau kita tak reti nak jawab dah tu, sudah tak jawab kan iyalah kok. Siap. Iyalah kok pani buat sup perut babi. Sudah. Apa? Tak ada dalam Quran perut haram, perut babi tak ada sebut dalam Quran. Daging je. Sudah. Kalau orang alim dia jawab, mana? Kenapa Allah Ta'ala sebut daging babi haram, tak sebut orang panggil keseluruhan? Sebab dalam banyak-banyak benda hak kita nak pada sekom natal yang kita kerbau, hak kita sembelih, hak kita nak makan tu,
ialah daging. Maka sebut tu ala sabili taghli, atas jalan banyak daging pada lain. Kau kalau kita sembelih lembu tu banyak otak dia, kau perut dia pada daging dia. Nak sabah gitu. Banyak daging lah pada lain. Betul tak? Maka disebut daging. Itu banyak lagi perbahasan. Dia nak cerita kita orang awam ni tak ada sifatun man yustadillu bih. Tak ada kriteria orang yang layak untuk berinteraksi direct daripada Quran dengan hadis. Maka sebab itulah dalil di sisi kita orang awam ialah qalal ulama. Qalal ulama. Dalil di sisi ulama pula qala Allah, qala Nabi. Nampak tak? Ulama bila dia bercakap tu dia ambil qala Allah, qala Nabi. Kenapa? Karena dia tu orang boleh direct daripada Quran dan hadis. Faham. Mana mujmal, mana muqayyad, mana mutlaq, mana muqayyadah, mana nasikh, mana mansukh, mana mutasyabihat, mana muhkamat. Dia boleh tanggung ni ayat-ayat Quran ni. Mana mutlaq, mana muqayyadah, kita tak reti dah. Jadi kita tu tak ada kriteria untuk direct kepada Quran dan hadis. Maka sebab tu di dalam fiqh bagi orang yang bukan mujtahid mutlak, seumpama setarah dengan Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, wajib dia taklid. Tetapi dalam usuluddin, taklid tu mula-mula ya, masa mengaji ya, untuk tahu bagaimana nak memikir, cara nak memikir lagu mana. Tok guru ajar, gini, mu tengok alam ni, al-alamu mutaghayyirun, alam ni berubah. Tanah tak rutuh jadi rutuh, nanti ni banjir, kemarau dan sebagainya. Itu berubah tak? Berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, tiap-tiap benda berubah tu baru. Al-alamu hadisun, alam ni baru. Fa kullu hadisin, tiap-tiap benda baru, fala buddalahu sanun, tak dapat tidak, mesti ada sang pencipta. Kita fikir tu nantinya dapat meyakinkan kita. Akidah ni dia tak boleh taklid. Kalau taklid siap saat-saat nak mati, mari syaitan-syaitan berupa dengan rupa-rupa tok guru kita, sudah. Kalau penyakit taklid, mari syaitan berupa-rupa tok guru, kata Pak Haji, Datuk Tan Seri, ni saya nak mari ayat ni, hak saya mengajar dulu di surat Ittihadiyah tu tak betul tu. Hak betulnya sekarang ni saya nak bagi tahu awak, Allah tak ada, atau Allah bukan Tuhan, atau Tuhan ni banyak, ikutlah asal akidah kufur. Maka kalau kita jenis taklid dalam bab akidah, kau ustaz, lama saya kau demo lah ni mari cerita ni. Gitu Pak. Itu habis. Sikit lagi. Wa fit tasawufi, dan pada tasawuf ala mazhabil Imamil Ghazali wal Imamil Abil Hasan Syazuli radhiyallahu anhum ajma'ina. Dan dalam tasawuf kita mengikut kepada para ulama sufi yang muktabar, seumpama Imam Ghazali, Imam Junni Al-Baghdadi, Imam Abul Hasan Asy-Syazuli. Ini semua ni orang-orang tasawuf yang muktabar, yang tidak meninggalkan syariat. Jadi kalau orang tanya, apa ahli sunnah wal jamaah ni kena lagu ni? Kena ikut mazhab tu dalam bab fiqh, kena ikut firqah ni dalam bab akidah, kena ikut tariqah ni dalam bab tasawuf. Apa tak ikut Nabi dulu? Kan ada orang tanya lagu tu. Jawabnya dengan umum, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tu dari Quran. Yang kedua, al ulama warasatul anbiya. Artinya kita ikut ulama ni, kita ikut Nabi gitu. Jadi jangan soal, Nabi Muhammad mazhab Syafi'i tak? Cidik tanya lagu tu. Nabi Muhammad mazhab Imam Abu Hasyim Asy'ari tak? Apa lagu tu tanya? Saya pernah di Mesir, satu orang pemuda, masa tu Syekh Ali Jumaah mufti lagi. Sekarang bekas mufti Mesir. Ada seorang pemuda tu tak tanya, "Ya Syekh, Nabi Muhammad Asy'ariyah tak?" Dia tanya. Nabi Muhammad ni Asy'ari tak? Ikut Imam Asy'ari tak? Jadi oleh kerana soalan tu bodoh. Marah pula aku cakap bodoh ni. Soalan tu tak cerdik dia panggil. Soalan bodoh. Maka jawabnya jangan cerdik sangat. Jawab dengan bodoh juga. Jadi Syekh Ali Jumaah jawab mana? Nabi Adam Asy'ariyah. Dia jawab aku tu.
Nabi Adam Asy'ariyah, Nabi Nuh Asy'ariyah, Nabi Musa Isa, kullul anbiya wal mursalin kulluhum Asy'ariyah. Oh, enta kadzab ya Syekh. Bagaimana Nabi Adam boleh ikut Imam Asy'ari? Nabi Adam zaman bila? Loh, tahu sangat mung. Nabi Muhammad lahir bila? Wafat bila? Imam Asy'ari wafat bila? Lahir bila? Jangan tanya soalan bangang lah tu. Jadi kena jawab dengan bangang lah tu. Oh, dia kata enta kadzab. Lah tahu juga awak pun. Nah. Artinya jangan tanya soalan lagu tu soalan tak cerdik tu, nak psycho kita. Yo juga Nabi Muhammad tu ikut mazhab Syafi'i. Pasal apa nak kena kita ikut mazhab Syafi'i? Tak cerdik soalan lagu tu. Imam Syafi'i tu ikut Nabi. Imam Abu Asy'ari tu ikut Nabi. Artinya kalau kita ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Abu Asy'ari, pada makna kita ikut Nabi. Lagu tu ni. Jadi cukup tu 10 minit dah. Ya, tadi tu email oyak dah tu. Lepas azan 10 minit ya Ustaz. Kita berhenti setakat tu dulu. Kemudiannya bawah ni panjang lagi ni. Dia nak cerita lahirnya Syiah, lahirnya kaum muda, lahirnya satu kelompok dipanggil Al-Wahhabiyah. Ada sungguh, bukan tak ada Al-Wahhabi ni. Kita duk kata ni gelar ni. Tapi sekarang ni masalahnya Wahabi tu memang jadi gelaran habis. Pakai aku pun kena tuduh Wahabi juga. Kita orang Wahabi pun kita pun kena tuduh Wahabi juga. Berat ni. Ini tak sehat dah ni lagu ni. Jadi mudah sangat. Tak reti ilmu, tak reti dalil, tak tahu nak hujah, tak pandai nak berdebat. Senang-senang Wahabi. Senjata kuat lagu tu, tak boleh gitu. Ulama dulu ke lagu tu. Ulama dulu mengarah kitab, jawab, hujah balas dengan hujah. Sehingga nyata kebenaran. Itu cara ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan terus label. Tapi nak cerita label tu wujud tak? Ada, bukan tak ada. Dalam kitab ni cerita. Nanti di bawah tu. Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad abduh wa Rasyid Ridha wa ya'khuzuna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi. Ini bawah dia ada. Tapi kita panjang lah sebenarnya nak baca kitab ni, panjang, kena so. Mudah-mudahannya kita sambung semula pula insya-Allah. Lepas gaya lah deh. Ramadan ni cuti dah. Jadi amal ambil kesempatan untuk minta maaf zahir batin untuk Ramadan dan untuk Syawal sekali. Ni 2 bulan barangkali kita tak jumpa. Mudah-mudahan Ramadan kita dipertemukan Ramadan dan kita dapat beribadat dengan sehat walafiat di bulan Ramadan dan kita dapat bertemu balik insya-Allah lepas daripada bulan Ramadan insya-Allah. Jadi amal rasa cukup sekatu, wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum abad terlupanya, para hadirin semua sipir duit banyaklah sikit. Sipir duit banyak sikit. Lepas hari raya ni insya-Allah kita bawa mari siji wakaf untuk pembinaan komplek pondok kita tu, dengan masjid, dengan asrama, dengan jabat rumah gurunya 9.5 juta tu. Jadi jatuh ke sebutir jokong dengan cat, dengan besi ke apa semua tu, bukan jokong sajalah maksudnya, semi apa semua, itu jatuh ke RM20. So kalau jokong saja tu 12 ya, 11 ya mahal lah. Besi pun mahal, berapa mahal. Jadi jatuh ke sojokong tu kita terpaksa ambil RM20. Jadi nantinya wakaf kita tu nanti sijil dia tu kita jual beli bata, jual beli wakaf bata insya-Allah. Jadi sekarang ni tunggu 2 bulan, sebulan lebih ni untuk tanah tu betul-betul kemah, supaya barulah nantinya boleh jawab. Kalau kita nak